Polis menahan seorang wanita yang juga ketua ajaran perjalanan mimpi yang terakhir. Setakat ini terdapat 6 laporan polis diterima berkaitan kes berkenaan yang dibuat di 5 balai polis berasingan. Antara kandungan video yang tular sebelum ini, pengakuan wanita itu yang mendakwa dirinya boleh berhubung terus dengan Allah SWT, malaikat dan Nabi Muhammad. Saya pun pergi tu, saya pun pegang bahu. Saya pun pandanglah. Rasulullah tengok saya tengok Rasulullah. Saya tengok pipi merah Rasulullah. Saya tengok juga gigi Rasulullah yang halus. Sampaikan kabar mimpi saya. Sembang viral kembali bersama dengan saya Fitri Yahya dan juga Ustaz Datuk Dr. Izzah Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fitri. Ustaz mimpi apa semalam Ustaz? Semalam saya mimpi isteri saya datang. Dah kat tepi dia datang pula dah mimpi. Aduh. Banyak orang yang bermimpi ya. Yang mimpi itu berlaku setiap hari tapi mimpi ni berkaitan dengan Rasulullah, dengan mimpi-mimpi yang saya rasa agak aneh jugalah. Sebab mereka ada aliran yang percaya kepada mimpi ni. Contohnya ada seorang yang hebat, dia berpengikut. Jadi yang hebat ni dia mimpi sesuatu. Melihat apa ruang yang boleh kita bantu untuk menyelesaikan. Kerana dia ada 2 kes yang pertamanya terlibat dengan ajaran sesat dan yang keduanya melibatkan keselamatan negara. Jadi pengikut dia pun percaya dan mereka buat macam-macam perkara yang kita bimbang mimpi itu tidak benar. Boleh membawa kepada perpecahan, membawa kepada fitnah, terutama fitnah kepada agama. Jadi apa nilaian kita mimpi orang zaman ni bernilai tak untuk diangkat dan dijadikan sebagai sandaran bukti kukuh? Dalam agama, kita kena ingat apa-apa saja yang berkaitan tentang syariat, tentang agama, tentang ibadat, ya, benda-benda baiklah. Kita tak boleh tentukan atau letakkan ia sebagai dalil atau hujah kecuali daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nombor 2, isu mimpi. Bila kita mimpi, adakah mimpi itu boleh kita percaya? Ramai orang kadang-kadang dia tersilap. Saya ni antara peminat baca tafsir mimpi. Dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Melayu ada. Saya hampir khatam lah saya rasa. Tebal-tebal tu tau, dalam bahasa Arab. Tafsir Al-Manam Ibn Sirin, yang ditulis oleh Ibn Sirin. Tebal tu. Bayangkan, semua tentang mimpi-mimpi takut ada, mimpi-mimpi gembira ada, binti orang soleh dan sebagainya ada. Saya pernah tanya kepada seorang ulama hadis, Syekh Abdul Qadir Arnaud, masa zaman saya belajar dulu. Saya kata, boleh tak mimpi-mimpi baik ini kita percaya dan mimpi-mimpi yang tak baik itu kita tak percaya? Dia kata mimpi adalah mainan syaitan. Dan kena ingat, mimpi ini bukan semua waktu. Dia ada waktu-waktu tertentu yang dijelaskan oleh sebahagian ulama. Kalau mimpi antaranya sebelum subuh. Sebelum subuh. Kalau lepas subuh tu dah tak elok, sebab lepas subuh tak digalakkan tidur. Jadi banyaklah dia punya syarat-syarat dia. Cuma sekarang ni apa yang kita boleh katakan, mimpi yang baik, kata Syekh Abdul Qadir Arnaud, kamu simpan. Kamu simpan, kamu anggap dan doa biar Allah bagi yang terbaik itu. Kalau mimpi yang tak baik, jangan dicerita. Kita yang tak baik tu yang kita cerita. Kalau mimpi yang bersifat arahan, Izhar, kamu pergilah ke gunung tu, ada satu gua, bertapaklah di situ, munajat di situ. Jadi lepas itu ambil ilmu itu kamu dan okey, sebarkan. Ada perincian lagi dalam mimpi itu, macam mana? Saya nak katakan kepada mereka yang dapat mimpi itu dan dia ikut, tahniah kerana kamu telah berjaya ikut syaitan. Quran suruh tak nak ikut. Betul tak? Hadis suruh tak nak ikut. Ini mimpi. Mimpi pula masa bila? Dahlah subuh tak semayang, mimpi elok-elok pukul 8 pagi. Wabillahi taufiq. Tapi kalau mimpi itu disulami dengan elemen-elemen dakwah kan. Semalam mimpi ni mengajak kita kepada sesuatu yang buruk akan berlaku pada ummah. Dia orang rasa takut sebab mimpi itu macam menggerunkan dan ada elemen-elemen surprise yang suspend, yang ada nilai dakwah kebaikan. Tiba-tiba saya sampai satu gerbang pintu besar, menyala-nyala warna merah. Macam mengeluarkan satu asap. Saya cakap, pintu apa tu? Dia kata, ni pintu neraka. Pintu neraka. Aku tak nak masuk. Aku takut jatuh dalam neraka. Kalau baca dalam buku tafsir Ibn Sirin tu, tafsir mimpi Ibn Sirin, dia bagi tahu siap-siap. Semua mimpi-mimpi yang baik, yang mengajak kepada kebaikan, kita amal untuk kita. Tapi walaupun benda tu baik, kata contohlah, amalkan semayang subuh pada waktunya, berjemaah arahan.
dan kalau boleh tambah lagi 2-3 kali subuh selepas subuh. Itu kan dah pelik itu. Benda tu baik suruh semayang, tapi benda yang tak baik kau ulang semayang lepas tu banyak kali, subuh pun yang sama, maka hukum jadi haram. Kalau dia kata dia insan terpilih, Siapa yang menentukan dia insan terpilih? Nabi Muhammad SAW dikategorikan insan terpilih jadi Rasul sebab disebut dalam Quran. Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Allah pilih Nabi jadi Rasul. Awak siapa pilih? Macam Fitri kata, saya insan terpilih. Confirm ajaran sesat. Confirm, brother. Jadi takkanlah kita nak mengatakan kita insan terpilih. Siapa yang pilih kita? Macam saya. Siapa yang pilih saya untuk jadi pensyarah di universiti? Mesti ada orang pilih. kalau dia guna fatwa hati macam mana? Itulah Nabi kata, ittaqu firasatul mu'min. Takut pada firasat orang mukmin, tapi untuk dia, bukan untuk orang lain. Dia tak boleh jadi, saya rasa awak keluar dari rumah ni accident. Tak boleh. Sebab qada qadar tu bukan awak yang tentukan. Jadi firasat hati awak rasa. Kalau rasa tak sedap, istikharah. Nabi suruh kan. Kalau rasa tak sedap, semayang sunat 2 rakaat. Maksudnya kalau hari ni ulama kata semayang hajat. Jadi buat yang terbaik. Takut mimpi ni bawa kepada fitnah. Contohnya mungkin ustaz tu tidak berkongsi dalam kuliah kecil je. Saja dia kongsi untuk anak usrah yang dia percaya. Tiba-tiba dirakam, disebarluaskan. Ini dianggap sebagai satu yang menyamai dengan satu ketetapan, menyamai kepada satu benda yang besar lah, sebab dia ulama. Kalau orang salam pun cium tangan kan. Sebab tu wujud satu istilah pengikut yang merosakkan. Pengikut ni yang membentuk satu idea untuk orang lain percaya. Itu pun satu hal. Itu sebabnya al-adabu qabla al-ilmi. Adab sebelum ilmu. Kita nak rakam guru kita mengajar pun kena minta izin. Sebab kadang-kadang ada benda yang guru kita sampaikan untuk small group. Ya. Dan benda tu pula kalau kita sebar takut jadi fitnah. Orang tu tak sampai ke tahap yang patut faham kan. Jadi dalam hal ni saya nasihatkan, pertama sebelum rakam minta izin, sebelum sebar minta izin dengan guru tu, dan guru-guru juga kena ingat setiap benda yang kita sampaikan akan menjadi hujah kepada anak murid kita. So berhati-hati, takut kita punca kepada penyebaran ajaran sesat wa'iyazul. Itu dia yang paling penting sekali, kita kena percaya bahawa mimpi Rasulullah, mimpi itu mimpi yang benar, dan juga mimpi kita ni mungkin ada permainan syaitan yang merugikan. Okey, ambil ilmunya dan semoga membawa manfaat untuk anda yang mendengar pada malam ini, kerana itulah dia antara punca kita kadang-kadang tak tenteram, banyak bergaduh disebabkan bercanggah dengan perkara hal-hal yang kompleks seperti mimpi ini. Kita bertenang, terima kritikan. Yang paling penting kita dapat ilmu dan juga menolak segala benda yang kurafat, syirik dan merosakkan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.